Tingkatkan pemahaman anda terhadap pelbagai topik menarik. Jadi masyarakat yang berilmu dan prihatin terhadap perkembangan semasa. Berkongsi pelbagai informasi berguna. Dengarkan Sembang KL setiap Isnin hingga Khamis 2.30 petang hanya di KLFM, Rentak Interaktif Kota. Baik, sudah tiba masanya untuk kita bersama menerusi Sembang KL tepat pukul 2.30 petang waktu dan ketika ini, dan seperti yang telah IJ janjikan, kita akan bersama dengan seorang tetamu menerusi dalam talian, dan anda juga sebenarnya boleh menyaksikan secara live IJ dan tetamu hari ini di fanpage KLFM Rentak Interaktif Kota. Jika anda juga mempunyai sebarang persoalan yang ingin ditanya, anda boleh komen saja di bawahnya. Kalau sempat nanti kita boleh tanyakan sekali soalan anda itu, okey? Dan bersama dengan IJ di hujung talian, Assalamualaikum Tuan Azharul. Assalamualaikum. Selamat petang dan terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami di KLFM untuk hari ini. Terima kasih. Okey, berada di pejabat ke sekarang ni Tuan? Bekerja di pejabat dah? Saya dekat pejabat, Dekat Putrajaya pagi ke? ada meeting sikit pagi tadi, baru ada masa terluang lah ni petang. Okey, baik. Jika anda masih yang baru saja bersama dengan KLFM, hari ini IJ bersama dengan Tuan Azharul Izwan bin Puandi selaku Ketua Unit Keselamatan Jalan Raya Corporate di Jabatan Pengangkutan Jalan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Untuk topik hari ini, keselamatan jalan raya. Topik hari ini rasa macam tepat sekali lah hari ni Tuan, sebab hari ni kita dah boleh merentas negeri. Dah mungkin ada juga yang dah lupa akan undang-undang jalan raya kan. Selalu kita nampak abang polis trafik dekat apa ni, roblok. Tapi JPJ ni ada juga nampak. Dan hari ni kita nak bercerita, nak tanyalah soalan pertama IJ berkaitan dengan keselamatan jalan raya yang merupakan satu isu global sebenarnya, dan Malaysia seperti yang kita sedia maklum juga tidak kurang hebatnya kan. Jadi bagi pandangan Tuan Azharul lah, apakah senario dan tahap keselamatan jalan raya di Malaysia pada waktu dan ketika ini? Tuan, silakan. Baik, terima kasih kepada DJ Tugas. Terima kasih kepada KLFM lah kerana beri kesempatan kepada JPJ Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk berkongsi pengalaman serta info lah yang mana kita boleh sama-sama bantu kepada semua pengguna jalan raya lah. Kepada persoalan Puan tadi, iaitu tentang keselamatan jalan raya di Malaysia lah. Sebenarnya keselamatan jalan raya ni masalah global sebenarnya. Cuma Malaysia ni ranking dia agak dahsyat jugalah. Sebabnya kadar kemalangan kita ni tinggi. Kadar kemalangan Malaysia ni tinggi. Macam mana majunya pembangunan di Malaysia ni, kadar kemalangan kita pun sama tinggi jugalah. Kalau ikutkan statistik yang disediakan oleh pihak MyROS, even PDRM sendiri, kadar kemalangan kita semua memang kalau ikut 10 tahun yang ke belakang, memang dia maintain je 6,000 lebih kematian lah setiap tahun. Cuma semenjak ada pandemik COVID-19 ni, dia semakin menurun. Saya jangka disebabkan oleh kurangnya kita berada di atas jalan raya lah. So kalau kata nak cerita pasal nahas kemalangan di Malaysia ni, banyak kajian dibuat, bukan saja oleh pejuang-pejuang keselamatan jalan raya ni, tapi even IPT juga banyak mengeluarkan dia orang punya kajian-kajian lah berkenaan dengan kemalangan jalan raya ni. So kalau nak kata global, setiap tahun 1.35 juta mati setiap tahun kemalangan jalan raya saja. Kalau Malaysia ni, itulah saya cakap tadi, 6,000 lebih tu memang maintain. Cuma 2 tahun kebelakangan ni kita kurang lah, dah menurun sehingga ke 4,000 lebih lah. Untuk 2020 pun 4,000 lebih saja kematian yang dicatatkan mengikut statistik oleh PDRM lah. Dan kebanyakannya yang maut tu adalah di kalangan lelaki. Perempuan kurang lah. So kalau siapa kata wanita ni memandu macam agak berbahaya tu, tapi yang maut tetap ramai lelaki lah. Dengar tu, hakikatnya kemalangan maut banyak melibatkan golongan lelaki. Ini bukan saya kata Tuan, ni daripada Tuan Azharul. Saya saja nak bagi kawan wanita ni dia lega sikit je lah. tapi ada juga cerita yang dibuat oleh
lelaki ni dia kata memanglah wanita ni kurang maut sebab yang lelaki tu maut sebab Yang mandu. wanita langgar. Oh, ke situ pula dia pusing. Dia nakal sajalah. Okey, baik. Itu seperti yang diterangkan secara ringkas senario keselamatan jalan raya di Malaysia ini. Sebenarnya nak cerita pasal keselamatan jalan raya, banyak juga kempen-kempen yang telah dilancarkan oleh kerajaan untuk kita sebagai pengguna jalan raya ingat akan undang-undang. Tapi bila kita bawa kereta je tuan, masuk je kereta kita jadi online. Daripada orang yang sopan santun tadi Memang rasanya berubah kereta. Memang ramai macam tu. Itu salah satu. Jadi mungkin tuan boleh kongsikan juga dengan kita faktor yang menyumbang kepada keadaan peningkatan jalan raya ini tuan. Yang ini sebenarnya kalau katalah saya sebagai wakil kepada Jabatan Pengangkutan Jalan, iaitu memang rata-rata pengguna jalan raya memang dia ramai tak setujulah kalau saya apa yang saya nak sebutkan secara faktanya di sini adalah dia basic dia kajian yang kita buat tentang faktor ni dia ada 3 je. Pertama, faktor yang paling menyumbang lah, senang kita lah, bahasa paling mudah ni paling menyumbang. Paling menyumbang adalah manusia. Manusia ni saya rasa semua orang faham lah apa dia. Sebabnya kita yang kontrol, kita yang bertimbang rasa, kita yang bertanggungjawab, kita yang marah, kita yang tak sabar apa semua. So itulah adalah salah satu kategori utama yang mana faktor menyumbang kepada kemalangan jalan raya ni adalah manusia. Yang kedua adalah jalan itu sendiri, iaitu infrastruktur lah. Jalan tu seperti yang kita semua sedia maklum, banyak NGO-NGO di luar sana memang ramai yang menyuarakan perkara ini, iaitu jalan yang berlubang, jalan yang tidak diselenggara dengan baik apa semua. Tidak dinafikan bahawa itu adalah salah satu penyumbang kepada kemalangan jalan raya. Dan yang ketiga adalah mesin ataupun mesin yang senang kita kata kenderaan kita tu sendiri. Itu tak selenggara dengan baik, tengah memandu, rosak tengah jalan, boleh menyebabkan kemalangan lah. Tetapi apa yang ramai negara-negara termasuk kita ni yang nak tekankan sebenarnya adalah faktor manusia tu. Faktor manusia tu besar sebab ni kalau ikutkan dapatan atau fakta kajian yang dibuat adalah 80%. 80% punca kemalangan itu berlaku adalah manusia tu sendiri. Saya rasa banyak di luar sana kalau kita tengok mana-mana statement yang dikeluarkan ataupun apa-apa fakta yang dikeluarkan di dalam sosial media menyatakan bahawa manusia itu adalah punca utama. Ramai jugalah yang tak bersetuju, tetapi kita kena terima kenyataan bahawa kajian yang dibuat memang menunjukkan bahawa manusia tu sendiri yang mengakibatkan kemalangan. Contoh langgar lampu merah. Kenderaan dia tidak akan bergerak sendiri, dia tidak akan berhenti sendiri. Kalau kita sebagai manusia tu sendiri yang kontrol lah, maknanya kalau kenderaan tu tengok kita tengah memandu, tengok merah, kita yang akan putuskan kita nak terus atau kita nak berhenti. Sebab dia ada beberapa kategori kemalangan lah yang dikategorikan oleh PDRM. Sama ada kemalangan tu terbabas, memandu laju, langgar lampu merah. Maksudnya ada yang memang tidak disengajakan, satu lagi tu memang disengajakan. So kalau cerita pasal faktor ni lah, memang tak lari lah, memang manusia tu lah punca utama mengapa kemalangan tu berlaku. Selain daripada 2 lagi perkara yang saya sebut tadi, iaitu keadaan jalan tu sendiri dan kenderaan yang kita tak selenggara dengan baik. Itu antara faktor yang menyumbang kepada keselamatan kemalangan jalan raya menurut Tuan Azharul. JPJ sebagai agensi penguatkuasa undang-undang jalan raya di Malaysia, kita lihat sekarang ini, nak tahu jugalah kenapa agaknya JPJ lebih memfokuskan kepada pengguna jalan raya tertentu saja, contohnya motosikal dalam setiap operasi yang dijalankan. Kadang-kadang dia periksa motor je tapi kereta dia lepaskan. Kita nak tahu jugalah kenapa tu kan. Ini soalan ni ramai yang tunggu sebenarnya. Sebabnya kita ramai pengguna motosikal lah di Malaysia ni, sebabnya dia mudah kan. Sebenarnya sebab kemalangan maut yang paling ramai
adalah pengguna motosikal di Malaysia. Kalau ikut ambil kira kumpul-kumpul lah kemalangan maut yang ada di Malaysia ni, 60% ke atas tu memang motosikal saja. Wow. Dia motor saja 60%. Lepas tu baru yang kedua tu baru kereta, dan kemudian adalah micro mobility ni, iaitu basikal. Yang sekarang ni kalau macam KL ni kita tengok sekarang skuter elektrik lah, macam-macam. Macam-macam lah sekarang ni yang memang agak menyumbang lebih banyak sekarang ni kepada bahaya kepada pengguna lah. Tapi kenapa motosikal? Motosikal ni dia tak macam kereta sebenarnya. Dia jatuh sikit pun mungkin kecederaan dia tu lebih lagi daripada guna kenderaan lain lah. So untuk penguatkuasaan ni sebenarnya JPJ ni memang antara jabatan yang menguatkuasa Undang-Undang Jalan Raya, yang mana ramai di luar sana tu agak skeptikal lah dengan pelaksanaan penguatkuasaan. Tapi sebenarnya kita JPJ ni dia bukan untuk ditubuhkan hanya untuk orang kata apa, nak keluar saman, nak pergi tangkap, nak pergi apa semua tu. Dia macam macam saya lah, tanggungjawab saya di JPJ ni, kami di JPJ ni kita memang ada unit yang difokuskan untuk membuat advokasi. Advokasi ni bagi yang tak berapa faham tu, dia berkempen. Kita nasihat, kita jumpa orang, kita nasihat cakap macam ni, okey topi keledar ni tak sesuai pakai. Kalau lampu merah jangan langgar. Kita nasihat lah, kita ni jadi macam mak-mak sikit lah. Kita jadi macam mak-mak, kita nasihat jangan buat apa semua, tapi dalam masa yang sama semua orang dah pergi pun ambil lesen, bagi yang ada lesen lah. Dah pergi ambil lesen, dah pergi kelas apa semua. Sepatutnya semua pengguna jalan raya dia memang tahu ada peraturan-peraturan dan undang-undang yang perlu dipatuhi. Cuma kami akan ingatkan, kita akan pesan banyak pesan berulang kali, walaupun saya tahu kadang-kadang kalau kita nasihat hari ni mungkin melekat 1 jam, 2 jam, 3 jam dia ingat, kemudian dah tak ingat, ataupun sehari, 2 hari, lusa dah tak ingat dah. Tapi kita akan terus pesan kepada pengguna jalan raya, terutamanya yang motosikal. Sekarang ni P-hailing ni yang abang-abang Grab lah. Abang-abang Grab, abang-abang Foodpanda apa semua tu. Pengantar barang. So, kalau nak katakan mereka ni memang ramai yang terdedah dengan bahayalah di atas jalan raya. Sebabnya kalau nak cepat mungkin segelintir tu, saya tak cakap semua, tapi mungkin segelintir tu nak cepat, jadi ada masanya saya cakap terlanggar lampu merah, kan, tak berhenti pada tempat yang sepatutnya. Jadi ini akan menyebabkan bahaya bagi bukan dia saja, tapi pengguna jalan raya lain. Betul. Kadang kita ada setengah orang tu memang dia dah ikut dah, tengok hijau jalan sekali, ada pula yang tak berhenti. Bukan saja P-hailing, bukan saja motor, kenderaan lain pun sama. Itu sebab saya cakap tadi, faktor tu manusia. Kalau dia memang tak pedulikan diri sendiri, apatah lagi orang lain, dia akan langgar lah. Jadi kalau di Malaysia, mengapa penguatkuasaan tu dekat motosikal? Sebab motosikal ni memang ramai yang pakai. Ramai sangat, dan kadar kemalangan yang direkodkan adalah terlalu tinggi. 60% ke atas itu adalah kemalangan maut. Okey, 60% terdiri daripada mereka yang membawa motosikal. Kadang-kadang Tuan, saya pun kadang kerap kali mengingatkan bukan saja diri EJ, tapi pengguna-pengguna jalan raya terutama yang ni lah, yang pembawa motosikal ni, supaya beringat di lampu isyarat tu, kalau sekali tak apa. Tuan, ni dah berkali-kali kita pun cakap jadi itu juga membahayakan pengguna jalan raya yang lain. Baik, sebenarnya ada juga yang kata daripada terserempak dengan polis trafik PDRM, dia lagi takut bila terserempak dengan JPJ ni, sebab mungkin dia tak bagi can kot kalau nak keluar dengan saman kot. Tak tahulah kan, itu masing-masing punya pendapat. Tapi kita nak tahulah, kalau setiap kali pihak JPJ membuat operasi, kesalahan yang sering dikesan setiap kali operasi tu yang jenis bagaimana? Okey, yang ini yang memang jarang lah orang dapat, sebabnya kita memang tak ada berkongsi pun kan. Cuma kalau operasi biasanya sedar tak sedar lah, kita ambil KL berapa banyak kenderaan ada, dan kalau sekali buat operasi tu memang orang kata jam panjang lah. Boleh jam jalan. Tapi kesalahan-kesalahan yang
basic yang memang akan dapat setiap kali operasi dijalankan adalah pengguna jalan raya menggunakan kenderaan di atas jalan raya tanpa ada lesen. Cuba puan bayangkan, punyalah ramai orang guna kenderaan atas jalan raya dekat KL ni. Saya bagi contoh KL lah sebab kita je KL kan. Okey, KL. Kalau tahan tu, kalau katalah kita tahan berapa? 1,000 kenderaan pelbagai jenis. Mungkin dalam 40% tu memang kesalahan dia tak ada memiliki lesen. Bukannya lesen mati. Tak ada lesen. Tak ada langsung. Tak ada lesen. Tak ada langsung. Belum tak ambil kira lagi yang lesen dah tamat tempoh. Tapi begitulah apa orang kata ambil mudahnya segelintir pengguna jalan raya ni terhadap keperluan dan pematuhan undang-undang tu. Sebabnya kita ni macam puan sendirilah. Puan bawa kenderaan dengan harapan nak pergi kerja dan balik selamat. Tetapi ada di antara kita ni yang atas jalan raya yang tak ada lesen. Bukannya isu tu apa masalah dia ada lesen ke tak ada. Basic macam saya cakap tadi, bila kita nak ambil lesen, kita pergi belajar. Undang-undangnya, mana papan tandanya, apa semuanya. So kita belajar. Bila kita belajar semua tu, at least ada something yang kita memang tahu bahawa ini boleh, ni tak boleh. Cuba bayangkan yang tak pernah ambil lesen. Yang tak pernah ambil lesen tu langsung lah dia belasah je lah. Dia belasah je. Kita ni yang sama-sama memandu ataupun menunggang motosikal ni, kita assume semua orang ada lesen. So semua orang tahu. Tapi yang jenis yang tak tahu ni, itulah yang jadi bukan-bukan tu atas jalan raya tu. Ni punca lah ni. Mungkin orang yang tak ada lesen tu dia ada ruang dan ada peluang. Ya, bolehlah sekejap je kat ke depan tu je. Tapi lain pula jadi terlibat pula dengan kemalangan, dah satu hal pula kan. Betul. Okey, baik. Macam tuan kata tadi, dalam operasi, setiap operasi banyak juga kesalahan-kesalahan yang dikesan setiap kali. Lain. Lain-lain. Tapi lesen ni paling banyak dikesan lah. Lesen paling banyak Agak-agak keberkesanan tindakan saman itu, adakah ia berhasil mengubah persepsi ataupun mengubah pengguna tu menjadi lebih patuh kepada peraturan, tuan? Kalau kita nasihatkan dia pergilah ambil lesen ataupun sebagainya, agaknya lah kan. Dia pergi tak ambil lesen tu, tuan? Jangan langgar lampu isyarat ni kan. Okey. Kita ni sebagai manusia ni, dia untuk mendidik ni saya bahagi dua je lah. Saya ingat basic lah, semua orang tahu kot. Satu cara baik, satu lagi cara menghukum lah. Sama je nak orang kata apa, nak asuh anak, nak asuh kawan-kawan pun kadang macam tu. Kalau contoh macam cikgu sendiri pun, dia ada yang garang, dia ada yang lembut. Sama juga macam undang-undang ni. Undang-undang ni kita buat orang kata punishment. Adakah punishment tu dia buat semata-mata untuk menguntungkan? Saya nak terangkan di sini bahawa semua undang-undang yang diletakkan ada objektifnya. Pertama, kalau dalam undang-undang jalan raya ni, dia nak menyelamatkan semua orang yang ada di atas jalan raya. Sebab tu undang-undang dibuat. Jangan langgar lampu merah. Kalau langgar lampu merah, semua orang bergerak pada waktu tu, agak-agak apa berlaku? Semua lah berlanggar. Berdentum. Jadi kita ambil satu traffic light lah. Jadi patuh saja traffic light bermakna semua orang akan dalam keadaan yang selamat. Tetapi sekiranya ada yang degil, macam mana kita nak ajar? Macam kerja saya adalah advokasi, iaitu kita pesan, kita nasihat. Tapi kalau nasihat tak boleh, hanya satu saja lagi jalannya, iaitu punishment. Punishment dalam erti kata ni adalah saman lah. Saman. Cumanya bukanlah kita ni bila buat saman tu, anggota keluar je terus tahu, dia tengok je orang tahan. Ni saman. Tak juga. Cumanya ada segelintir sahaja yang suka mensensasikan perkara-perkara beginilah. Tetapi kebanyakan yang anggota-anggota yang ada di Jabatan Pengangkutan Jalan, terutamanya di wilayah Besar Kuala Lumpur ni lah, biasanya dia akan tegur je selalunya. Dia akan tegur, dia nasihat. Tapi kalau perkara tersebut, contohlah sebab kita sekarang ni bersistem, rekod semua kita boleh check je pun. Ada blacklist, tak ada blacklist, apa orang kata, kesalahan berulang lah apa semua tu. Cumanya kalau kita nak cerita pasal sama ada ianya efektif atau tidak, kalau ikutkan pelaksanaan, sepatutnya dia efektif. Tetapi dia penerimaan orang.
Nak cerita pasal perbezaan pelaksanaan saman negara kita dengan negara lain, contoh macam Australia. Australia pun sama juga. Dia ada nasihat, dia ada saman. Tetapi penerimaan warga dia tu memang agak tinggilah kepada kalau pasal saman ni dia orang memang tak nak lah, dia orang memang takut lah. Cuma macam kita ni dah saman pun berulang lagi pula tu. Dia buat lagi. Dia buat lagi. Segelintir. Segelintir. Kan ada yang marah pula kan kita kan tuan. Jadi tapi benda realiti ni memang macam saya, tanggungjawab saya adalah untuk saya kongsi fakta. Saya kena pesan yang boleh saya pesan pasal orang kata apa, punishment ni lah, contoh macam saman kan. Kalau kita tak nak kena saman, satu je jalan dia. Kita patuh saja pada undang-undang. Settle. Itu je. Saya ingat anggota JPJ pun dia tak letih lah dia nak pergi saman-saman ni. Kalau bayangkan satu hari besok di Malaysia ni, anggota penguatkuasa di jalan raya ni macam dia tenang aja. Dia tengok orang bawa kan, dia macam tak ada job lah. Tak ada job nak saman sebabnya semua orang patuh. Kita kena menuju ke arah tu lah. InsyaAllah. Tadi Tuan Azharul kata kampung dekat aja. Jauh sangat. Sebenarnya dekat. Jauh. Tak sampai 2 jam pun. Tak sampai 2 jam pun. Tapi itulah, kalau dekat ke jauh ke, tapi kalau benda nak jadi kan, dia akan jadi juga. Terutama kemalangan ni lah. Jadi sekarang ni di kesempatan selepas kerajaan mengumumkan boleh kita merentas negeri ni, rasa-rasa sesak balik jalan raya ni Tuan. Macam raya dah ni. Betul. Jadi kita nak tahu jugalah pendekatan lain yang diambil oleh pihak JPJ untuk menjadikan pengguna jalan raya ini mengamalkan budaya keselamatan jalan raya ni Tuan. Bagaimana? Okey. Yelah, bila kita dengar nama JPJ je, biasanya orang akan dengar saman lah. Tapi banyak sisi lain yang sebenarnya ramai orang tak tahu sebenarnya. Sebabnya kalau ikut arahan pengurusan tertinggi pun, arahan dia tak pernah lagi lah melupakan orang kata apa, nasihat kepada pengguna jalan raya. Sebabnya macam kami, even hari ni pun kita ada dapat arahan terbaru, iaitu kena giatkan lagi ataupun kita kena kuat lipat gandakan lagi usaha advokasi, memandangkan orang dah start boleh merentas. Jadi pengurusan tertinggi di Ibu Pejabat telah mengeluarkan arahan terbaru, iaitu unit keselamatan jalan raya ni perlu berada di lapangan lebih kerap untuk berjumpa dengan semua pengguna jalan raya dan memberikan imat nasihat lah. Terutamanya nasihat tentang apa orang kata, beringat-ingat ketika berada di atas jalan raya. Yang itu memang arahan terbaru yang kami terima, yang kita akan laksanakan serta-merta lah. Selain daripada operasi-operasi yang akan dilaksanakan lah. Yelah, kadang-kadang Tuan, kalau kata kehadiran pegawai itu di jalan raya kadang membuatkan kita juga terus beringat. Ada JPJ, nampak bukan orang tak nampak lagi, nampak kereta pun orang dah beringat dah Tuan. Itu dulu kan kita pun pernah juga melaluinya kan. Bila contoh seat belt, kita sepatutnya seat belt tu kalau masa kita belajar dulu, masuk pakai, baru kita adjust benda-benda lain kan. Kalau kata kita tak buat dulu, kemungkinan tinggi kegagalan kita adalah tinggi untuk ambil lesen pada waktu tu. Tetapi sekarang ni rata-rata kereta yang canggih-canggih ni dia akan bagi tahu. Dia bising kan. Dia bising. Dia kata tak pakai seat belt ni, dia akan bunyi. Tapi ada banyak trik lah orang buat. Cumanya nak disampaikan bahawa ada setengah tu, segelintir pengguna jalan raya yang dia tak kisah pun. Dia akan banyaklah dia punya trik. Walaupun berbunyi, dia akan klik juga seatbelt tu, tapi dia selit belakang headrest ataupun dia beli ada satu device tu untuk bagi tak bunyi lah benda tu. Betul. Sedangkan yang kita patut fikir adalah pakai tu untuk selamatkan kita daripada kecederaan yang lebih teruk sekiranya berlaku kemalangan. So kalau kata nak tanya JPJ ni apa lagi yang dia nak buat ataupun apa yang dia akan laksana dalam masa terdekat, memandangkan orang pun dah nak start merentas. Saya ingat hari ni pun dah start lah orang merentas lah. Hari ni pun dah start. Announce je semalam 12:01 tu saya ingat dah balik kampung dah pun.
Dah sampai Cumanya dah pun. Kalau selamat sampai, alhamdulillah halal kan. InsyaAllah kita doakan supaya semua selamat lah. Sebabnya kan semua nak balik jumpa parents kan. Bukan pergi melancong tapi nak pergi jumpa parents. So yang saya boleh sampaikan adalah arahan-arahan yang diberikan oleh Ibu Pejabat adalah sentiasa memikirkan tentang keselamatan pengguna jalan raya lah. Untuk operasi, untuk penguatkuasaan tu biasanya itu yang terakhir lah. Biasanya kita ni pun manusia sama manusia. Anggota sendiri pun adalah manusia. Kalau perkara itu tidaklah terlalu orang kata berat sangat kesalahannya, biasanya memang dia akan nasihat dan diberi khidmat nasihat sehingga tahap orang kata kalau boleh tak naklah pengguna jalan raya tu pun orang kata apa, susah hati bila nampak anggota ni ada atas jalan raya. Tapi biasanya macam tu lah. Bila nampak je, alamak ada abang DJ pula kat depan kan, menggelabah kan. Automatik tu tuan. Baik, terima kasih untuk Tak Hitam yang mengantarkan komen tu. Dia katanya betul lah, kebanyakan JPJ saman motosikal, JPJ kurang saman lori. Itu penyebab orang marah. Ya ke tuan? Mungkin dia sebenarnya kesalahan jalan raya ni dia terlalu banyak kategori. Ya, terlalu macam lori. Lori ni isu dia adalah yang membawa lori tu biasanya adalah pekerja. Okey, bila berlaku kemalangan, certain kemalangan yang berlaku, lori ni dia punya impact dia lebih lagi daripada kenderaan kecil yang lain. Sebabnya kalau dia terbabas, bukan satu kereta je akan rosak. Sebab lori ni besar, mungkin 6-7 biji kereta akan terlibat sama. Cuma mengapa ia berlaku? Itulah tadi saya cakap, faktor manusia ada, lepas tu faktor jalan ataupun faktor mesin, iaitu kebanyakannya lori-lori yang ada di atas jalan raya yang berlaku kemalangan yang dahsyat-dahsyat ni biasanya malfunction lah. Malfunction tu mudah. Mengapa? Malfunction tu sebabnya boleh dikatakan bahawa tidak diselenggara dengan baik lah oleh syarikat tersebut. So macam pemandu, dia pun kena ada tanggungjawab, cuma yang lebih tanggungjawab tu adalah kepada syarikat tu. Dia kena tetapkan polisi dia. Kita banyak je lori-lori yang syarikat-syarikat besar-besar, syarikat-syarikat oil and gas. Kalau tengok dia orang punya latihan, dia punya pemilihan pemandu, dia punya penyelenggaraan kenderaan dia memang tip-top lah. Sebab tu jarang kita dengar kemalangan melibatkan pemandu yang lori tanker ni lah, tanker Shell, Petronas apa semua. Sebab dia orang ni memang jaga betul lah keselamatan. Ya. Baik, sebenarnya banyak lagi yang boleh kita kupas untuk topik hari ni, kerana topik hari ni memang besar skupnya. InsyaAllah kalau ada masa kita akan bersama dengan Tuan Azharul. Baik Tuan Azharul, sebelum kita menutup Sembang KL hari ini, sedikit pesanan ringkas kepada pengguna-pengguna jalan raya di Kuala Lumpur yang ingin pulang ke kampung. Tak lama je lagi ni. Secara ringkas Tuan Azharul. Saya ni kalau bagi peluang cakap memang nak perkataan ringkas tu susah sebenarnya. Tapi untuk ini saya menyeru kepada semua pengguna jalan raya supaya nombor satu, bersabar. Jangan tak payah nak gopoh-gopoh sangat, nak laju apa semua, rancang perjalanan dengan baik. Pukul berapa kita nak keluar dan kita jangka pukul berapa kita nak sampai. Kalau boleh selesaikan dulu apa-apa yang sepatutnya, isi minyak, beli barang-barang kudapan dalam kenderaan apa semua supaya kita boleh fokus. Rehat secukupnya, patuhi undang-undang je. Itu je lah yang paling penting sebenarnya. Alright. Okay, terima kasih untuk Tuan Azharul kerana sudi bersama dengan kita untuk hari ini. Kita doakan juga semoga semuanya dipermudahkan untuk Tuan Azharul dan tim Tuan Azharul di JPJ. Lagu ni khas untuk Tuan dan juga pendengar-pendengar yang nak balik kampung. Okay Tuan, Assalamualaikum. Okay, Waalaikumsalam. Terima kasih.